Perlindungan. Kita semua tahu tentang pekerjaan yang melindungi keselamatan nyawa, harta benda dan negara. Polis, tentera, bomba. Tapi, siapakah yang melindungi khazanah alam kita? Tak ramai yang tahu. Sebenarnya terdapat sekumpulan kecil yang mempertaruhkan nyawa demi keselamatan hutan rimba, flora dan fauna yang penting untuk kehidupan kita. Inilah kisah mereka. Ia sebagai tulang belakang untuk kerja-kerja di dalam taman negara. Field ni lebih banyak praktikal lagi bagus pada teori. Fokus utama kita untuk di belum ni, kita konservasi. Jadi kita cuba memelihara flora dan fauna lah. Pokok-pokok hidupan liar semua tu adalah benda yang kita jaga. Apa yang lebih penting, kreatif. Dan juga dia kena bijak dalam menangani sesuatu pada ketika itu. Yang mana masa tu tak ada, dia orang dah tak boleh refer kepada buku ke apa ke. Kita bila kerja sebagai ranger ni, kita kena ada minat lah. So kalau kata kita rasa benda tu takut, maksudnya minat kita tak ada lah. Kita nakkan ranger yang sanggup pergi pemburu haram tak kira masa. Hari Sabtu, hari Ahad, hari Raya, whatever. Dan sanggup menunggu poachers atau pemburu haram di tepi jalan tu siang dan malam. Jadi kita nak orang yang macam itu, yang minat. Bukannya orang yang minat duduk dalam pejabat dengan aircon, tidak. We don't want that. Park Ranger bukan satu jawatan sekadar untuk DC. Personaliti yang wajib ada, rasa cinta kepada alam. Dia kena ada semangat lah. Dia tak kisah masuk hutan mungkin seminggu, 2 minggu. Dia ada rekod polis, jenayah apa semua, itu kami boleh terima lah. Yang sayang pada kerja dia, yang tak kira masa. Dia kena berani lah. Maksud saya, mempunyai keberanian untuk marah orang. Pijak gajah ke atau kena gigit buaya pucung ke. Dia mesti ada komitmen yang besar dan kekuatan mental dan fizikal yang stabil. Dia mesti ada jati diri yang tinggi. The pride is there. That is the best ranger, I think. Ranger taman bertugas menjaga kawasan perlindungan seperti taman negara, taman negeri dan rizab hidupan liar. Mereka adalah pelindung khazanah alam. Bagi kita yang masih kecil, kita nampak hutan tu, nampak benda tu besar lah. Nampak macam belukar tu besar je, macam-macam mungkin ada kat dalam tu. Saya berasal daripada suku kaum Murut. Maklumlah kalau suku kaum kami, saya punya ibu bapa tiada pelajaran, tidak ada sekolah. Dan mereka, cara dorang mengajar, begitulah macam mana keadaan di dalam hutan, apa yang bahaya dan yang tidak bahaya, apa yang boleh dimakan ataupun yang tidak boleh dimakan, begitu. Dorang mengajarlah. Dulu masa kecil-kecil, saya biasa ikut atuk saya pergi masuk hutan, cari rotan, cari macam ubat-ubatan. Jadi dengan datuk je lah. Masa zaman-zaman Taman Negara di bawah pemerintahan British lagi, Mak Datuk dah bekerja pun sebenarnya dengan Taman Negara. Satu amanat yang dibagi ke saya lah. Dia cakap kalau you naik hutan, kalau you masuk hutan, you naik bukit, kalau you tak mau letih, you start daripada bawah sampai atas, baru you berhenti, dia cakap. Kalau you sampai tengah-tengah, you dah berhenti, then you become more letih. That's one thing yang saya ingat sampai hari ni lah sebenarnya. Tapi I practice sama juga, letih juga sebenarnya. Sekolah saya tu menghadap satu gunung lah dekat Kota Tinggi, iaitu Gunung Panti. Hari-hari saya tengok gunung tu kan. Detik kat hati saya, satu hari saya akan panjat gunung tu. Okey, lepas ada cuti sekolah tu, kita pergi daki gunung tu. Tidur dekat sana selama 3 hari 2 malam. Semenjak dari tu saya terus jatuh cinta lah pada kegiatan hutan ni. Kita buat kemah tu betul-betul menghadap dekat tepi gaung dan bawah tu ada pemandangan kampung lah. Kita boleh nampak cahaya lampu dekat kampung tu macam seolah-olah macam
pesta ke apa kan. Jadi kita duduk tu tak jemu lah sampai tengah malam. Kita happy saja berbual-bual. Main-main lampu picit suluh-suluh kampung macam tu. Semenjak tu bila pantang cuti sekolah je, mesti ajak kawan planning pergi naik gunung lah yang dekat-dekat dengan daerah saya lah. Sekarang kalau cuti sebab saya dah ada anak isteri kan. Jadi terpaksa dulukan mereka lah. Kalau tak nanti saya susah pula kan. Tak ada lesen pula nak keluar nanti. Meeting. Wah, meeting. Saya mula berniat untuk jadi Park Ranger selepas saya nampak jalan bahawa untuk saya menjadi Perdana Menteri tidak ada jalan lagi dah. Saya punya bidang sebenarnya bukan ranger, tapi saya berminat pada kilang-kilang lah, macam electrical semua tu kan. Sebelum saya masuk kerja di sini, saya kerja di kilang Pura 2 dan jual daun ikan masin di Pasar Malam. Saya cuba di seluruh Sabah, saya sudah around, tapi mungkin belum bernasib baik, jadi saya coba di Maleo. Saya coba bidang yang di luar daripada bidang saya. Ada kawan bagi tahu kata ada taman negeri, ada buka jabatan kosong, saya try apply. Alhamdulillah ada rezeki. Jadi saya diterima di sini. Rupanya di sini pun ada juga yang memerlukan saya punya kemahiran. Mula-mula memang pergilah. Sebab di sini hutan. Mula-mula tu memang hutan. Dimaklumkan tempat tinggal pun macam camp saja. Lepas tu tiada TV, tiada elektrisiti. Takut juga lah. Bulan pertama macam mau berhenti saja rasa. Bulan kedua pun, bulan ketiga bila sudah macam rapat sama staf lama kan, kawan cerita-cerita, dorang dari syok pula sini. jadi sudah sebati lah. Bila masuk bandar pun macam susah membuat apa di bandar, membuat di bandar. Terus balik. Ya, terus mau balik sini. Saya ada isteri, jadi bila masuk hutan kadang-kadang sampai sebulan dan sebagainya. Of course dia sendiri pun merasa macam terputus hubungan. Okay? Sebab kita nak kontak tak boleh. Kecuali lah kalau ada part-part yang kita dapat kontak. So rasa macam 1000 rahmat kan bila kita dapat kontak orang rumah, dapat kontak, dapat dengar suara anak dan sebagainya. Kadang-kadang ada 1-2 masa tu kita balik rumah, anak pun tak berapa pandang tu. Pasal dah lama tinggal pun dia tak berapa pandang. Bila dah kita duduk lama dengan dia, baru dia ada respon dan sebagainya. Tapi yalah, ini adalah sesuatu yang saya cari dalam hidup saya. Ini benda yang saya minat, ini yang benda memang saya nak. Jadi saya rasa bahagia sebenarnya walaupun ada kekangan sebegini. Yang penting selalunya soalan pertama yang saya tanya, minat hutan atau tidak? Sebenarnya saya tak minat kerja macam ni. So the first tu saya bawa group, saya dapat tengok harimau. So tiba-tiba macam feel lah, bila saya pergi kat zoo tu tengok macam alah, harimau ni mengantuk je. So sini nampak yang wild, so rasa nak tengok lagi, mentang liar lagi. Itu yang saya terus bekerja sampai 5 tahun ni. Bila kita duduk di kawasan begini dan memang kita dah lahir pada kawasan begini, jadi benda tu memang sudah ada dalam sebenarnya. Masa saya bekerja sebagai pemandu pelancong, dari situ saya dah mula buat volunteer dengan Jabatan Pendidikan, masuk hutan, ikut diorang beberapa program. Dan daripada situ minat saya tu bertambah besar, dan bila ada peluang untuk menyertai pendidikan di bawah skim pekerja khidmat singkat, kontrak, saya buat selama 2 tahun dan kemudiannya saya apply untuk permanent. Walaupun jalan hidup mereka berbeza-beza, sama ada mereka sedar atau tidak, mereka semuanya menyahut seruan yang sama. Tetapi jalan ini penuh dengan cabaran. Kawasan hutan di sini merupakan seperti pulau kecil dan yang di sekitarnya dikelilingi oleh ladang-ladang sawit dan getah. Sempadan hutan di kawasan ini juga berdekatan dengan jalan raya dan ini menjadi faktor memudahkan pemburu haram masuk ke kawasan ini. Cuci sempadan adalah satu program yang telah diwajibkan di Taman Negara. Konteks ini sebenarnya ada kawasan-kawasan kita yang setanah dengan kawasan-kawasan lain. Jadi kawasan ini perlu dibagi perhatian supaya siapa-siapa yang melalui kawasan ini dia nampak perbezaan. Perkara yang dikhawatiri, dibimbangi akan berlaku ialah pencerobohan yang meluas tanpa kawalan. Jadi pencerobohan ini juga
terbahagi kepada dua lah kategori. Satu, penceroboh daripada dalam negara, dan kedua, penceroboh daripada luar negara. Bila ceroboh, potong pokok dan sebagainya, lama-kelamaan hutan kita akan makin sikit. Okay? Dengan kehadiran Pak Ranger, kita boleh memantau. Kami sentiasa mengerapkan rondaan. So kalau kami nampak ada petanda, ada petunjuk terdapatnya aktiviti pemburuan haram, so kami akan bertindak juga untuk menangkap pemburuan haram tersebut lah. Kebanyakan penceroboh-penceroboh ni kita memang suka nak tangkap sebab mereka memang licik di dalam hutan. Di kawasan Taman Negara Gunung Ledang ni terdapat banyak orkid-orkid liar yang ada di sekitar kawasan Taman Negara ni, dan salah satu yang terdapat di sini yang endemik iaitu ni lah, orkid slipper ni. Bila banyaknya orkid-orkid ini di sini, banyak menarik perhatian orang yang datang ke kawasan Taman Negara ni untuk cuba mengambil orkid ni lah untuk dibawa keluar. Dan pada beberapa tahun yang sudah, kawasan ini memang banyak orkid inilah, taburan dia meluas di kawasan ini. Tapi oleh kerana akibat pencerobohan yang sebelum ini mungkin tidak dikawal, menyebabkan orkid ini berkurangan. Di belakang kawasan saya ni ada kawasan hutan sepadan Taman Negara, di antara hutan Taman Negara dan ladang sawit. So, kebiasaannya kawasan ini menarik perhatian penceroboh hutan lah, terutamanya kegiatan pemburuan haram dan juga kegiatan pencuri gaharu. Kerana kawasan ini menarik perhatian mereka disebabkan faktor jalan raya yang berhampiran dengan hutan Taman Negara ini. Highway patrol kita akan park kereta, contohnya di kawasan ni, kami akan turun untuk trekking. Lebih kurang dalam 5 ke 10 km. Move, kita akan naik lagi ke atas. Kalau kita dapat kesan baru di sebelah highway, kami akan terus trekking lah. Macam kami akan masuk lah untuk riki kawasan ni. Kita akan cek balik sama ada jerat ke, ada lorong-lorong baru. Kebiasaannya bila kami membuat pemantauan di kawasan sepadan, kami akan melihat kesan-kesan rentis manusia. Mungkin kesan rintisan pencerobohan hutan cari garu, ataupun kami melihat ada terdapat kelosong peluru ataupun jerat-jerat untuk merangkap haiwan liar di kawasan ini. Jadi yang biasa kita akan jumpa itulah jerat dia, yang ditinggalkan jerat, penginapan dia dan sisa makanan itu saja, dan kesan tapak kaki. Jadi untuk nak tangkap tu memang sukarlah kalau hutan tebal macam ini. Ini adalah satu gua yang terdapat dalam kawasan Taman Negara. Kebiasaannya saya akan datang membuat rondaan di kawasan ini 3 minggu sekali lah. Kerana di kawasan ini menjadi tumpuan orang-orang mistik yang seperti mengamalkan ilmu hitam dan juga untuk mengubati penyakit misteri di kawasan ini. Tapi ada beberapa masalah lah pada kami, kerana bila mereka datang menceroboh di kawasan ini, mereka akan mencemarkan kawasan ini lah, seperti mereka membuang sampah dan juga boleh menyebabkan hakisan. Daripada mulanya agak menakutkan lah, untuk menangkap orang-orang mistik ini. Tetapi bila sudah biasa, so ketakutan tu agak kurang lah, tiada lah. Kita niat untuk melindungi khazanah yang ada dalam kawasan ini lah. Untuk pastikan tidak berlaku lagi pencerobohan yang sama oleh orang yang sama, kita buat roadblock di tempat yang berpotensi dia masuk dari mana dan sebagainya, kita buat di situ. Kita cuba mencegah daripada orang-orang yang langgar peraturan lah. Contohnya kalau di highway, kita banyak kesan lorong-lorong tikus baru. Kalau kita nampak kereta, kita tahan, cek semua. Kaedah utama yang kita ambil sekarang ni adalah lebih kepada kita nakkan kehadiran penguatkuasa tu sentiasa dilihat meronda di sepanjang lebuh raya, so dengan harapan pemburu-pemburu ni ada sedikit perasaan mungkin takut ataupun was-was untuk melakukan aktiviti haram tersebut lah. Untuk kuat kuasa, semua ranger terlibat pasal mereka diberikan kad kuasa untuk menjalankan kerja-kerja kuat kuasa. Baru-baru ini terdapat warga asing yang masuk di kawasan Malaysia. So, salah satunya mereka datang di kawasan Taman Negara inilah. So, kegiatan utama mereka ialah menceroboh masuk dan mengambil hasil hutan di dalam kawasan ini, terutamanya daripada spesies pokok karas iaitu gaharu. 1 kilo mencapai kepada 20,000 dan lebih. So,
1 kilo besar mana? Hanya macam kita selalu beli gula 1 kilo besar tu. Kalau dia ambil satu tu, maknanya income dia 20,000. Kalau dia ada 5 kilo, dia income dia 100,000 dalam masa 2 minggu. Tu. Ya, melibatkan sindiket yang terancang. Mereka sangat berbahaya dan agresif. Mereka senjata lah. Bila nak tangkap mereka ni memang memerlukan kemahiran lah. Setelah mendengar cerita ranger-ranger ini, pasti kita tertanya-tanya bagaimana mereka menghadapi cabaran ini. Pada saya, hari yang paling mencabar adalah apabila saya menjalankan kuasa satu macam ambush. Suspek tidak berapa memberi kerjasama dengan kita dan dia mula untuk bertindak agak ganas. Ya, mereka bersenjata. Daripada mereka ada parang. Ada parang. Dan saya difahamkan ada juga tempat-tempat lain ada senjata buatan sendirilah. Ada sekali masa tu kami buat operasi kat Lebuh Raya. Jumpa dengan Siam. Siam tu masuk curi kayu gaharu. Jadi saya bertembung dengan dia. Tapi dia bawa senjata. saya tengking dia tapi saya lari dulu. Tentulah mana-mana. Takutlah sebab kita nampak dia bawa senjata. Kita dengan tak ada senjata apa. Okay, kerja ni memang bahaya tapi dah itu yang tugas yang saya perlu jalan, terpaksa ikut je lah. Dalam proses penangkapan itu, mereka bertindak agak agresif. Dia tak bagi kerjasama. Mereka cuba menunjukkan bahawa perbuatan mereka itu adalah perbuatan yang tidak salah. Walaupun kita dah bagi penerangan banyak kali. Dan dia cuba untuk melarikan diri. Ini yang benda-benda yang bagi cabaran kepada kita lah sebenarnya. Untuk memberi kefahaman kepada orang yang sudah faham. Tapi ya, action tidak faham. Okay, saya tidak membawa senjata apabila membuat operasi, tetapi biasanya saya akan meminta bantuan agensi lain untuk membantu kita membawa senjata api lah, seperti polis yang ada senjata api. So kerana mereka lagi mahir menggunakan senjata api lah, dan mereka membantu kita. Untuk pertahanan diri kita sediakan parang saja. Kita tak ada senjata api. Jadi itu merupakan ancaman yang utamalah bagi kita punya ranger-ranger. Memang kita dalam proses untuk minta kelulusan daripada pihak berkuasa, yang mana kita telah pun berbincang dengan pihak polis dan pihak polis tidak mempunyai masalah lah untuk meluluskan senjata api pada kita. Kita juga bekalkan ranger dengan senjata api dengan tujuan mempertahankan dirilah jika ada apa-apa yang tidak diingini berlaku. Dalam kes seperti ini, bila kita ada senjata api, jadi semangat kita ataupun setidak-tidaknya bila penceroboh lihat kita pun ada senjata api, jadi dia lebih mental down dan kita ada peluang yang lebih untuk membuat tangkapan dan sebagainya lah. Bagi saya, bawa senjata api masuk ke hutan ni 50-50. Under safety dia 50-50. Kita lebih pada serangan psikologi lah. Kita cuba kontrol orang tu, jangan bagi dia terasa terancam. Kalau Siam ada kapak lah. Kata kalau kita marah-marah pula, dia ambil kapak tu, kat sini bagi dua pula. Dia tak boleh terus terkejar tangkap, pakcik salah, saya tangkap pakcik, grab leher orang tu. Gari dia, no. Dia kena ada pemikiran yang lebih tenang, pujuk orang tu, barulah bawa ke balai polis. Jadi itu yang saya kata mental, walaupun fizikal ada. Perasaan you tu boleh terkeluar. Bila you tangkap aja, you rasa puas hati. Dan rasanya Penang adalah yang pertama tangkap kayu gaharu dan kita penjarakan orang 6 tahun dan 250,000. Jadi semenjak daripada tahun 2002 sehinggalah tahun akhir 2011, kita berjaya menahan sampai 107 orang. Disebabkan kawasan yang perlu dilindungi meliputi hutan tebal yang luas, ranger taman perlu sentiasa meronda dan memantau. Ini bukan satu kerja yang mudah.
Kalau untuk rondaan, biasanya kita ini untuk pencegahan sebenarnya, tak bagi orang masuk ke Taman Negara. Saya ingat itu is the best lah. Pencegahan adalah satu benda yang the best sebenarnya. Sebab kalau dia dah masuk, dia dah masuk Taman Negara ataupun dia dah potong kayu dan sebagainya, walaupun kita dapat tangkap, tapi kayu sudah dipotong. Jadi ada kerugian di pihak kita sebenarnya. Jadi adalah lebih baik rondaan itu dijalankan supaya kita mampu mencegah daripada diorang masuk menceroboh Taman Negara. Kami membuat rondaan di kawasan sepadan hutan, itu pun dia punya keberkesanan dia pun hanya 10%. Apabila kami buat rondaan, mereka tiada. Tapi bila kita tidak membuat rondaan, dia ada. Dan ini agak sukar jugalah. Yang paling terbaik untuk kita menambah anggota dan juga menambah juga logistik seperti memperbanyakkan kenderaan untuk buat patrolling lah. Kerja ini memang agak membahayakan lah. Tetapi demi tugas, mereka terpaksa jalankan. Atau tidak, kita berhadapan dengan keputusan biodiversiti lah. Tetapi kerja ranger taman bukan sahaja melindungi hutan daripada penceroboh. Mereka juga perlu melindungi keselamatan pelawat yang datang ke taman. Lebih kita dapat call bahawa ada orang hilang dan sebagainya. Jadi kita direct call anggota-anggota yang terlibat. Zuri dari kontrol, panggilan over. Kita dapat maklumat ada pelancong terselir di Bukit Tesik. Kompor di Kelah pasal kita ada operasi rescue. Taman Negara ada menubuhkan pasukan search and rescue di mana mereka ni dikira sebagai first responder sebelum datang pihak polis dan bomba lah. Dan kemudian kita masuk dengan hari yang sama dengan persiapan kurang daripada setengah jam dengan kelengkapan yang sangat limited. Pertama sekali kita akan panggil semua kumpulan search and rescue. And then kita kumpul di satu tempat yang akan kita tetapkan. And then kita akan bagi maklumat lah, penerangan di mana tempat mereka ni hilang. So kita terpaksa naik bot dulu sikit, kemudian kita lari tengok. Kemudian bila sampai ke spot yang terakhir yang dia orang cakap jumpa, barulah kita cuba pecahkan kita punya pencarian mengikut kumpulan-kumpulan tertentu. Boleh saya tahu kaki mana? Sakit tak kalau saya tekan? Sakit. Okey, kalau macam tu kita 1, 2, 3. Kalau tak saya pun berjaya, at least grup lain berjaya. Satu kepuasan dah pada kita sebenarnya. Menjadi sebahagian daripada ahli itu pun sudah satu kepuasan sebenarnya. Tim ni